Buat manusia juga, kita ada juga tenaga nak jalan tak boleh, nak baring tak boleh. Kalau sayur saja memang dia tak lengkap sebab dia tak ada kalori, tak ada tenaga nak jalan. Mengubah daya permakanan merupakan langkah yang penting dalam mengawal kencing manis. Perubahan diet bertujuan untuk menggalakkan pengambilan makanan berkhasiat dan mendapatkan atau mengekalkan berat badan yang ideal. Jika anda menggunakan insulin, anda juga perlu konsisten dengan jenis makanan dan waktu makan anda. Tiada satu diet atau pelan makan yang optimum untuk pengidap diabetes. Diet terbaik adalah bergantung kepada banyak faktor termasuk kebimbangan kesihatan seseorang, matlamat penurunan berat badan dan pilihan peribadi. Secara umumnya, untuk membantu anda menguruskan diabetes anda secara optimum adalah tenggang mengamalkan pemakanan yang sihat dan mengekalkan berat badan yang ideal. Sebagai permulaan, jika anda ingin mencuba sesuatu yang mudah, anda boleh ikuti kaedah pinggan. Kaedah ini tidak memerlukan anda untuk mengira atau mengukur. Pertama, anda hanya perlu mengambil pinggan bersaiz 9 inci. Kedua, isi separuh pinggan anda dengan sayur-sayuran yang tidak berkanji. Sayuran tidak berkanji yang biasa dan mudah didapati adalah seperti bayam, kangkung, sawi hijau, salad, brokoli, kobis bunga, terung, peria dan banyak lagi. Sayur-sayuran ini menyediakan mineral penting, vitamin, fitokimia, serat dan adalah bebas dari kalori. Anda juga harus berhati-hati dengan sayur-sayuran berkanji yang boleh meningkatkan gula dalam darah jika kita mengambil secara berlebihan, seperti kentang, ubi keletik, labu, jagung dan sengkuang. Ketiga, isi suku pinggan anda dengan makanan berprotein. Protein adalah penting untuk memastikan kita berasa kenyang dan mengekalkan sistem otot kita. Sumber protein boleh didapati dari daging tanpa lemak, ikan, ayam dan telur. Adakah anda seorang vegan? Tiada masalah. Terdapat banyak pilihan berasaskan tumbuhan yang kaya dengan protein seperti kekacang, lentil dan produk soya seperti tempe dan tauhu yang merupakan sumber makanan protein yang baik. Akhir sekali, isi suku terakhir pinggan anda dengan makanan karbohidrat seperti nasi, mi, roti dan biskut. Karbohidrat mempengaruhi paras gula dalam darah anda secara langsung dan jenis karbohidrat yang berbeza meningkatkan paras gula dalam darah anda secara berbeza. Oleh itu, lebihkan pilihan makanan bijian penuh jika boleh sebagai pilihan utama karbohidrat anda kerana ia mengeluarkan gula secara perlahan-lahan dalam darah dan mempunyai tambahan serat, vitamin serta mineral. Untuk mengelakkan anda makan berlebihan, hadkan karbohidrat di dalam makanan anda kepada saiz suku pinggan ataupun satu penumpuk. Makanan karbohidrat perlu diambil dalam jumlah yang konsisten di setiap hidangan bagi membantu mengawal paras gula darah anda, terutamanya jika anda mengambil ubat diabetes oral ataupun pil tertentu ataupun insulin yang bertindak untuk jangka masa yang panjang. Bolehkah anda makan buah-buahan? Ya, buah-buahan mengandungi vitamin, mineral dan serat sama seperti sayur-sayuran. Buah-buahan juga boleh membantu mereka yang mengemarkan makanan yang manis. Walau bagaimanapun, kerana buah-buahan mengandungi gula semula jadi, ia juga dikategorikan di dalam makanan berkarbohidrat. Untuk kawalan glukosa terbaik, ambillah satu hidangan buah-buahan selepas makan tengah hari dan makan malam. Sebagai contoh, sebiji apel, sebiji orange ataupun sebiji buah pear. Akhiri sajian anda dengan segelas air kosong.
Minuman manis seperti teh tarik dan minuman berkarbonat harus dielakkan kerana ia akan meningkatkan bacaan gula dalam darah anda dengan cepat. Jika anda ingin mengambil minuman berkarbonat, kurangkan minuman yang akan anda ambil kepada suku botol ataupun tin berbanding 1 botol ataupun 1 tin penuh. Akhir sekali, amatlah penting untuk tidak terlepas sajian utama. Pastikan pengambilan makanan setiap hari secara tetap. Tidak perlu untuk mengambil makanan ringan di antara waktu makan, melainkan anda lapar, dan pemilihan makanan haruslah makanan ringan yang sihat. Makanan lewat malam digalakkan jika anda mempunyai simptom bacaan gula yang rendah di dalam darah ataupun hypoglycemia. Pada akhirnya, apa yang kita perlukan adalah hidangan yang seimbang. Sebagai alternatif, anda boleh menukar mana-mana hidangan dalam diet anda dengan pengganti makanan untuk menggantikan hidangan anda. Anda haruslah berunding dengan doktor atau pakar diet anda terlebih dahulu sebelum mengambil sebarang jenama pengganti makanan. Jika anda mengidap diabetes dengan penyakit buah pinggang kronik peringkat 3 dan ke atas, anda haruslah mengelakkan protein berlebihan, hadkan bahagian protein tidak melebihi daripada saiz 1 tapak tangan sahaja dan hadkan jumlah sayur-sayuran, buah-buahan dan bijiran benuh mengikut bacaan kalium dan fosfat dalam darah. Jika anda mempunyai penyakit buah pinggang kronik, dapatkan nasihat pakar diet atau doktor. Jika anda merancang untuk berpuasa, berbincang terlebih dahululah dengan doktor atau pakar diet anda kerana penilaian perlu dibuat ke atas keadaan kesihatan anda, risiko hypoglycemia dan kawalan HbA1c serta langkah berjaga-jaga. Ya, terima kasih. Kita datang jumpa doktor lagi. Boleh. Ya.